Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini kami akan membentangkan dan membincangkan tentang sejauh manakah guru berjaya melaksanakan PDPR secara berkualiti selaras dengan inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 sehingga 2025 bagi mencapai potensi murid untuk menghadapi kehidupan masa hadapan. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 sehingga 2025 menggariskan dan menetapkan setiap pelajar perlu mendapat akses kepada pendidikan untuk mencapai potensi diri bagi menghadapi kehidupan masa depan. Semua pelajar berhak mendapatkan peluang mengikuti pendidikan walau di mana sahaja mereka berada. Hal ini menepati 5 aspirasi pendidikan berdasarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu akses 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah menjelang tahun 2020. Setiap kanak-kanak warga negara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Kementerian Pendidikan Malaysia berhasrat memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak hingga ke peringkat menengah. Dan pada awal tahun 2020, Malaysia dilanda pandemik COVID-19 yang menyebabkan semua sektor pendidikan terpaksa ditutup, termasuk sekolah. Sistem pendidikan negara telah mewujudkan satu mekanisme baru dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk memastikan proses pendidikan berjalan seperti biasa. Maka KPM menyediakan manual pengajaran dan pembelajaran di rumah iaitu PDPR. Kaedah ini, guru bukan sahaja perlu merancang dan mengaplikasi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti melalui pembelajaran di rumah. Malah guru perlu meneroka dan merancang pentadbiran alternatif untuk menggantikan peperiksaan serta ujian bertulis secara bersemuka. Seterusnya, kita lihat tentang pentadbiran alternatif. Pentadbiran alternatif merujuk kepada pelbagai aktiviti pentadbiran selain peperiksaan untuk menilai penguasaan dan perkembangan pembelajaran murid. Pentadbiran alternatif ini berfokus kepada perkembangan dan kemenjadian murid selaras dengan kaedah pembelajaran abad ke-21 yang berteraskan elemen kolaborasi iaitu kerjasama yang wujud antara guru dan murid ataupun murid dan murid secara aktif dan menyeluruh meliputi pertukaran idea ataupun pengetahuan. Elemen kedua iaitu kreativiti yang mana melibatkan penghasilan sesuatu yang baru, berguna dan berkualiti yang perlu diterapkan dalam diri murid sama ada berupa projek ataupun pemikiran murid itu sendiri. Dan elemen ketiga iaitu pemikiran kritis yang mana murid meneroka pemikiran mereka untuk menilai idea-idea yang diterima secara rasional dengan membuat pertimbangan mengenai idea tersebut. Elemen keempat pula adalah komunikasi di mana perbualan antara guru dan murid atau murid dan murid untuk berkongsi ilmu yang difahami bersama rakan sekelas yang lain. Elemen kelima ialah nilai dan etika yang mana guru perlu menerapkan nilai-nilai murni dalam diri murid semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung supaya mereka dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan dunia sebenar. Maka bagi menuju ke arah pendidikan bertaraf dunia, KPM telah melaksanakan pembelajaran abad ke-21 untuk memberi kesan kepada dunia pendidikan. Dengan pentadbiran alternatif, ianya mampu meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi ataupun KEBAT. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia 2013, kemahiran berfikir aras tinggi adalah merupakan keupayaan untuk mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penangkulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, inovasi dan mencipta sesuatu. Kalau mengikut kepada hierarki taksonomi Bloom tahun 1956 yang mendapat semakan semula oleh Anderson dan Kraftwerk, KEBAT ni bermula dari peringkat mengaplikasi yang mana murid dapat mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai, kemudian pergi kepada menganalisis di mana murid menganalisis pengetahuan metakognitif dan kemudian menilai. Murid menilai dalam membuat penangkulan dan refleksi dan hierarki tertinggi iaitu mencipta. Murid dapat menghasilkan idea ataupun produk ataupun kaedah yang kreatif dan inovatif. Jadi bagaimana untuk memastikan pembelajaran abad ke-21 yang saya nyatakan tadi dan juga KEBAT ini dapat diteruskan dalam pendidikan. Tambahan pula ketika ini negara dilanda pandemik COVID-19 yang menyebabkan guru dan murid melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Oleh itu, sejauh manakah guru berjaya melaksanakan PDPR ini? Maka guru perlulah menepati dan mengikuti manual pengajaran dan pembelajaran di rumah yang telah dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Terdapat pelbagai pendekatan dan kaedah PDPR iaitu PDPR dalam talian, PDPR luar talian, PDPR secara offsite, PDPR menggunakan modul dan PDPR berasaskan projek. PDPR secara dalam talian berlaku apabila terdapat capaian internet dan penggunaan peranti yang membolehkan murid belajar secara real time.
Guru boleh melaksanakan PDPR melalui pelantar pembelajaran seperti Digital Educational Learning Initiative Malaysia iaitu DELIMA, Cikgu YouTube, EduWeb TV dan aplikasi media sosial lain seperti Telegram, WhatsApp dan sebagainya. Untuk pembelajaran secara lintas langsung, guru boleh menggunakan aplikasi seperti Google Meet ataupun Microsoft Teams. Bagi latihan ataupun tugasan, guru boleh menggunakan video, klip audio, e-permainan, rakaman dan sebagainya. Pelaksanaan PDPR dalam talian memerlukan murid menggunakan peranti berskrin seperti komputer, komputer riba, tablet ataupun telefon pintar. Jadi tempoh layar ataupun screen time untuk masa penggunaan peranti adalah mengikut umur. Ini merujuk kepada The American Academy of Pediatrics AAP dan World Health Organization WHO yang mana telah menetapkan tahap prasekolah tempoh waktu layar adalah selama 1 jam, tahap persekolahan rendah selama 1 hingga 2 jam, menengah rendah selama 2 hingga 3 jam dan menengah atas 3 jam hingga ke 4 jam. Guru disarankan memperuntukkan waktu rehat pendek selama 2 hingga 5 minit pada setiap 30 minit PDPR dan pada waktu peralihan mata pelajaran adalah selama 5 hingga 10 minit. Untuk meningkatkan lagi keseronokan pembelajaran atas talian, guru boleh menggunakan aktiviti PDPR yang interaktif dalam talian. Seterusnya, ini adalah antara contoh aplikasi interaktif pembelajaran atas talian. Yang pertama adalah Google Classroom yang mana digunakan untuk mengatur aktiviti harian murid dengan lancar, merangkumi pengedaran bahan, memberi penilaian, menghantar maklum balas dan sebagainya. Kedua adalah Padlet yang mana aplikasi ini untuk membuat papan buletin dalam talian yang boleh digunakan untuk memaparkan maklumat untuk setiap topik yang diajar dalam bentuk gambar, pautan, video dan lain-lain. Yang ketiga adalah Quizzes yang mana membolehkan guru menjalankan penilaian formatif kepada murid dengan cara yang menyeronokkan. Yang keempat, Dropbox yang mana membolehkan guru memuat naik gambar persembahan, video dan juga tugasan. Yang kelima adalah Kahoot di mana platform pembelajaran berasaskan permainan digunakan sebagai teknologi pendidikan di sekolah-sekolah dan juga institusi pendidikan yang lain, merangkumi pelbagai pilihan kuis dan menggunakan Q-Warna sebagai jawapan. Kalau dilihat Kahoot ni bukanlah aplikasi yang baru. Ianya telah digunakan di kebanyakan sekolah-sekolah. Pembelajaran melalui Kahoot ini memperoleh pencapaian yang memuaskan. Ini merupakan kajian yang dijalankan oleh Lau Ying dan Zamri Mahamud untuk mengesan keberkesanan pembelajaran atas talian menggunakan aplikasi Kahoot. Terdapat 2 kumpulan berdasarkan pencapaian murid dalam ujian akhir antara kumpulan rawatan yang mengalami intervensi pembelajaran melalui aplikasi Kahoot berbanding dengan kumpulan kawalan yang mengikuti pendekatan konvensional. Apa yang dapat dilihat, perbezaan mean score antara kumpulan telah menunjukkan terdapat peningkatan prestasi murid kumpulan rawatan selepas 6 kali proses pengajaran dan proses rawatan dijalankan. Dapatan kajian membuktikan penggunaan gamifikasi Kahoot dapat mendorong peningkatan prestasi murid. Seterusnya, pendekatan yang kedua iaitu pendekatan PDPR luar talian. PDPR luar talian berlaku apabila murid belajar menggunakan peranti seperti komputer, komputer riba, tablet ataupun telefon pintar tanpa capaian internet. Pembelajaran juga boleh berlaku sekiranya murid belajar menggunakan buku teks ataupun bahan pembelajaran yang lain. Guru boleh memuat turun bahan-bahan PDP dalam bentuk video, audio, slide, nota dan latihan dan proses membuat turun bahan-bahan ini dilakukan semasa terdapat capaian internet dan diberikan kepada murid melalui medium komunikasi yang bersesuaian. Mudahnya, pembelajaran luar talian ini adalah secara tidak langsung ataupun tidak live. Bagi tempoh penggunaan peranti, guru perlu menetapkan dengan mengambil kira pandangan daripada ibu bapa. Ini adalah bukti pelaksanaan pembelajaran luar talian ataupun offline menggunakan aplikasi Telegram, di mana guru memuat naik penerangan, soalan serta rujukan. Maklumat yang diberikan adalah melalui aplikasi Telegram, manakala soalan dan jawapan adalah menerusi Google Form dan rujukan pula menggunakan YouTube. Hasil pembelajaran murid dapat memahami standard kandungan dan menghasilkan petedakap sebagai aktiviti ataupun hasil daripada pembelajaran. Kaedah ataupun pendekatan yang ketiga iaitu PDPR secara off-site. Pembelajaran secara off-site ialah kaedah pembelajaran yang berlaku di lokasi seperti di pusat komuniti atau di mana-mana premis yang diisytiharkan sebagai pusat pemindahan sementara akibat bencana ataupun wabak. Pembelajaran secara off-site dilaksanakan mengikut Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 8/2016 Garis Panduan Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Akibat Bencana. Pembelajaran boleh berlaku secara kendiri ataupun dengan bimbingan Academic Support Team AST yang terdiri dalam kalangan pegawai PPD ataupun guru sekolah yang dilantik. Ini merupakan usaha-usaha guru untuk memastikan tiada seorang murid pun yang ketinggalan dan juga keciciran dalam pelajaran. Mereka menggunakan Dropbox dan pembelajaran secara off-site. Ini yang diusahakan oleh guru-guru di Sekolah Kebangsaan Kampung Baharu, Jerantu Pahang yang mewujudkan Dropbox Homework Emergency Remote Teaching Center. Pemberian bahan pengajaran dihantar ke rumah murid dan sesi bimbingan oleh guru menggunakan aplikasi WhatsApp.
Apa yang dapat dilihat melalui pendekatan kaedah PDPR atas talian, luar talian dan juga offsite berdasarkan bukti dan usaha guru-guru, maka guru berjaya melaksanakan PDPR secara berkualiti selaras dengan inisiatif pembangunan pendidikan Malaysia bagi mencapai potensi murid untuk menghadapi kehidupan masa hadapan. Seperti yang dinyatakan oleh rakan saya, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 telah menggariskan bahawa setiap murid berhak mendapat pendidikan yang terbaik di mana ia bertujuan untuk membantu mereka mencapai potensi diri. Jadi, bagi merancang PDP yang lebih berkesan dan efektif, guru perlu mempunyai pengetahuan dan kesediaan bagi melaksanakan penghasilan modul dan kaedah berasaskan projek terutamanya dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Kita lihat dahulu tentang PDPR berasaskan modul. Kaedah ini banyak digunakan terutama sekali di sekolah luar bandar. Ini adalah berpunca daripada masalah capaian internet dan kekurangan peranti seperti komputer riba dan telefon pintar. Selain itu, menurut Prof. Madya Datuk Muhammad Ali Hassan yang merupakan Presiden Permufakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional PIBGN, kira-kira 40% murid di luar bandar tidak mengikuti sesi PDPR sekaligus diklasifikasikan sebagai ponting disebabkan masalah capaian internet atau tiada peranti. Oleh itu, bagi memastikan kelangsungan pendidikan untuk murid-murid di luar bandar, guru mengambil langkah untuk menyediakan modul. Melalui bacaan di halaman Harian Metro, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bunga Raya berkata, meskipun menyediakan modul itu tinggi, tetapi hanya kaedah itu yang sesuai dilaksanakan ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Berikutan liputan telekomunikasi kurang memuaskan selain kekangan ibu bapa menyediakan peranti mudah alih untuk anak-anak. Menurut beliau, guru-guru mengambil inisiatif untuk datang ke sekolah seminggu sekali bagi mengedarkan modul kepada murid di samping mengutip modul yang dikembalikan oleh murid. Jelaslah usaha guru menyediakan modul ini adalah kaedah PDPR yang paling relevan untuk memastikan murid-murid luar bandar tidak keciciran dalam pelajaran di musim pandemik ini. Modul ini diagihkan melalui Dropbox atau kaedah pandu lalu seperti yang dipraktikkan di Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Perempuan Melaka. Bagi memastikan modul yang akan diberikan kepada murid adalah lengkap, ianya hendaklah dirancang secara berstruktur bagi memenuhi keperluan mata pelajaran. Berikut adalah kandungan yang perlu ada di dalam setiap modul. Pertama, sasaran murid sama ada di alam prasekolah, sekolah rendah atau sekolah menengah. Kedua, perlu ada tajuk atau tema modul. Ketiga, menyenaraikan objektif pembelajaran yang perlu dicapai di akhir pembelajaran. Objektif pembelajaran ini mestilah berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentadsiran di SKP. Keempat, menetapkan tempoh pelaksanaan modul. Kelima, menyediakan nota berstruktur berkaitan dengan tajuk modul. Nota ini mestilah membantu untuk mencapai objektif yang ditetapkan tadi. Keenam, menjalankan aktiviti yang bersesuaian yang menggalakkan murid belajar menggunakan pengalaman sendiri. Terakhir ialah pentadsiran yang mana peringkat ini sangat penting dalam mengukur tahap penguasaan murid dan perekodan PBD. Ini adalah antara contoh modul yang boleh dijadikan panduan. Setiap modul yang disediakan hendaklah mempunyai muka hadapan yang menyenaraikan sasaran modul untuk murid tahun berapa, mata pelajaran dan topik yang akan disentuh, apakah objektif pembelajaran, tempoh masa yang diperuntukkan dan arahan atau langkah-langkah pelaksanaan aktiviti. Muka hadapan ini juga boleh dijadikan sebagai panduan kepada ibu bapa atau ahli keluarga bagi memberi bimbingan kepada murid. Untuk helaian yang berikutnya, menyediakan nota. Nota yang disediakan boleh diambil daripada buku teks. Guru juga digalakkan untuk menyediakan nota mereka sendiri bagi memudahkan lagi proses pembelajaran murid. Akhir sekali, menyediakan latihan yang berkaitan dengan topik yang mana ianya untuk mengukur tahap penguasaan murid. Setelah selesai, murid akan menghantar modul yang telah dibuat ke sekolah untuk diambil kembali oleh guru bagi membuat semakan. Seterusnya, kita lihat kepada PDPR berasaskan projek. Di era norma baru, PDPR berasaskan projek merupakan kaedah yang dianggap paling sesuai kerana kekangan waktu untuk kelas online. Pembelajaran juga tidak semestinya bergantung kepada pembelajaran bersemuka sahaja. Malah, kebanyakan pembelajaran berlaku secara offline.
Kaedah berasaskan projek adalah kaedah pembelajaran yang membolehkan murid mengkaji sesuatu topik yang diberi untuk menghasilkan produk pada akhir pembelajaran. Menurut definisi KIT Part 21, kaedah pembelajaran berasaskan projek itu sendiri merupakan satu pembelajaran di mana murid mengkaji secara mendalam tentang sesuatu isu ataupun topik bagi menghasilkan sesuatu produk. Produk itu merupakan hasil akhir pembelajaran. Kaedah berasaskan projek ini merupakan satu pendekatan pedagogi yang merangsang kemahiran abad ke-21 murid. Ia merupakan pendekatan jangka masa panjang yang meraihkan kebolehan dan kemahiran berfikir serta bakat murid. Kaedah ini menggalakkan aktiviti berpusatkan murid dan guru berperanan sebagai pemudah cara dan penyedia pengalaman, yang mana ia membolehkan murid membina kemahiran bagi menyelesaikan masalah, menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif, serta guru itu sendiri perlu membimbing murid menggunakan semua kemahiran tersebut dengan cara yang betul. Matlamat utama pelaksanaan kaedah berasaskan projek sepanjang PDPR bertujuan bagi memastikan tiada murid yang tercicir sepanjang tempoh penutupan sekolah. Selain itu, kaedah ini boleh dilaksanakan berdasarkan satu subjek atau gabungan subjek-subjek yang lain bagi menghasilkan satu projek sebagai hasil pembelajaran. Menurut Nur Hayati Mohsin 2021, kaedah berasaskan projek dapat memberi peluang kepada pelajar untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran, terdedah dengan senario pekerjaan sebenar, mempelajari kemahiran intra dan interpersonal serta pelajar bebas menyiapkan tugas walau terikat dengan jangka masa dan skop tertentu yang ditetapkan oleh guru. Kita masuk kepada cara pelaksanaan kaedah PDPR berasaskan projek. Seperti yang dinyatakan di dalam manual PDPR, peringkat permulaan bagi pelaksanaan kaedah ini adalah perbincangan tajuk kajian yang ingin dijalankan. Guru boleh memberi tajuk kepada murid atau murid itu sendiri memilih tajuk projek yang ingin dijalankan. Seterusnya, guru membimbing murid untuk mengenal pasti kaedah bagaimana untuk menyiapkan sesuatu projek yang diberikan. Kaedah yang boleh murid lakukan adalah seperti menyiasat, membuat pemerhatian, membina model dan sebagainya. Guru boleh menggalakkan murid menjalankan projek dengan menggunakan pelbagai cara bagi mewujudkan kepelbagaian dalam proses penerokaan ilmu. Seterusnya, membimbing murid untuk mengenal pasti bahan yang diperlukan untuk menghasilkan projek yang diberi. Keempat, seperti sedia maklum, PDPR berasaskan projek mempunyai tempoh tertentu. Jadi, guru perlu menentukan jangka masa bagi menyiapkan projek. Guru juga perlu membimbing murid untuk menyelesaikan projek dengan membuat perbincangan tentang hasil penemuan bagi membantu menjawab persoalan kajian mereka. Kemudian, murid dikehendaki membentangkan hasil projek. Pembentangan hasil projek boleh dilakukan dalam pelbagai bentuk seperti buku scrap, model, folio, video dan lain-lain. Terakhir adalah peringkat membuat refleksi tentang proses penghasilan projek. Di peringkat ini, guru perlu memastikan murid mampu menyatakan perubahan, perasaan penemuan baru yang mereka dapati daripada projek yang terhasil. Berikut merupakan contoh pelaksanaan PDPR berasaskan projek. Pelaksanaan PDPR berasaskan projek yang telah dijayakan oleh guru semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dapat dilihat melalui kompilasi projek based learning yang dihasilkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Berikut merupakan contoh perancangan kaedah berasaskan projek dan projek mudah. Di dalam perancangan ini telah dinyatakan tajuk, kandungan kurikulum, penentuan kaedah yang hendak dihasilkan, jadual atau tempoh pelaksanaan, serta dalam proses ini selain guru, ibu bapa juga perlu memainkan peranan untuk merakam proses projek murid dalam bentuk gambar atau video bagi dijadikan evidence untuk rekod pentaksiran. Bukti keberkesanan guru melaksanakan PDPR berasaskan projek selaras dengan inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 dapat dilihat menerusi sumber akhbar online Utusan Malaysia, di mana seorang guru bernama Zulhelmi Ali Daniah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Ulu Sungut Ranau, Sabah telah mengendalikan kelas di musim pandemik dengan kreatif dalam menentukan sistem serta teknik mengajar beliau. Pihak sekolah guru tersebut telah mencadangkan agar guru-guru mengajar secara bersemuka di mukim-mukim yang ditetapkan dengan tempoh kelas antara 4 hingga 5 jam sehari. Rentetan dari itu, guru tersebut mengubah suai kaedah pengajarannya kepada kaedah berasaskan projek kerana memahami latar belakang murid-muridnya.
Selain itu, pemilihan kaedah itu bertujuan untuk menggalakkan pembabitan murid. Hal ini dilakukan beliau kerana pembelajaran berasaskan projek mempunyai peruntukan masa yang lebih panjang untuk menyiapkan tugasan. Hasil daripada kaedah yang dijalankan menunjukkan penerimaan pelajar jauh lebih baik dengan peningkatan lebih 50% berbanding mengajar secara online. Selain itu, beliau serta guru-guru lain akan turun ke kawasan kediaman pelajar untuk memantau pembelajaran mereka dengan memaklumkan masa terlebih dahulu melalui WhatsApp Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG atau kelas. Ini bagi memastikan ibu bapa peka terhadap kedatangan mereka selain dapat melancarkan proses PDP. Bagi melihat sejauh mana guru itu berjaya melaksanakan PDPR, kita akan melihat kepada pelaksanaan PDPR itu sendiri. Guru bertindak menyusun RPT di SKP dan takwim persekolahan. Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan dokumen pelaksanaan penjajaran kurikulum tahun 2021 yang melibatkan sebahagian struktur kurikulum seperti jadual PDP, kaedah dan pelaksanaan PDPR. Melalui penjajaran kurikulum tersebut, program tersisi tahun 1 telah diadakan selama 43 hari yang mana ia dipanjangkan bagi memastikan murid tahun 1 ini bersedia untuk memasuki alam persekolahan dalam norma baharu. Di sini, guru akan mengikuti manual pembelajaran transisi yang menerapkan kepada pemahaman dan penyesuaian diri terhadap PDP secara norma baharu. Kekangan pendidikan yang berlaku bermula pada tahun 2020 telah menyebabkan sebilangan murid tahun 1 pada 2020 tidak boleh menguasai 3M. Justru itu, melalui program pemulihan tahun 2 memberikan tamparan hebat kepada guru-guru di mana mereka perlu mengenal pasti murid bermasalah dalam menguasai 3M dengan baik. Pemulihan diberikan kepada murid ini bagi mengelakkan berlakunya keciciran dan jurang pembelajaran yang terlalu besar. Bagi murid arus perdana, guru telah menggunakan PSKP adunan yang mana guru-guru akan memastikan murid menghabiskan kurikulum 2020 ataupun guru boleh menyisipkan kandungan kurikulum 2020 ke dalam kurikulum 2021. Yang mana ia melibatkan guru untuk melakukan dan merancang semula RPT, takwim sekolah berdasarkan penjajaran kurikulum yang telah dibentuk. Hal ini memerlukan panitia untuk menggerakkan ataupun merangka aktiviti yang diperlukan. Bagi melaksanakan PDPR, guru juga berperanan dalam merancang RPH dan jadual waktu PDPR supaya kandungan kurikulum dapat disampaikan secara optimum. Di peringkat sekolah, RPH akan dirancang berdasarkan RPT yang disusun semula berdasarkan DSKP di mana guru perlu mengajar secara keseluruhan topik yang terkandung di dalam DSKP. RPH yang dirancang pula perlu bersesuaian dengan jadual waktu PDPR yang dilihat lebih pendek. Dalam hal ini, guru dituntut untuk lebih kreatif dalam penyampaian ilmu supaya dapat mengelakkan murid daripada berasa bosan kerana harus menghadap gadget dan modul terlalu lama. Hal ini menuntut kepada sebuah jadual waktu yang lebih fleksibel dengan mengambil kira beberapa faktor luaran yang lain kerana murid tidak berada di sekolah tetapi mereka berada dalam lingkungan mereka sendiri. Justru itu, guru akan menyediakan satu set jadual waktu PDPR dengan mengadakan jaringan bersama ibu bapa supaya ibu bapa ni mereka tahu dan faham tentang kaedah yang digunakan sepanjang PDPR berlangsung. Guru akan bertindak menyediakan jadual waktu seperti yang dianjurkan oleh KPM iaitu masa PDP akan diselang dengan masa tutorial bagi mengelakkan berlakunya lambakan kerja kepada murid. Selain itu juga, murid perlu selesaikan tugasan dan latihan di mana melalui cara tersebut, guru boleh mengenal pasti murid yang bermasalah untuk mengikuti PDPR dan menyelesaikan masalah tersebut. Bagi murid yang bermasalah, mereka memerlukan bimbingan yang lebih. Ini menuntut guru untuk merancang RPH dan aktiviti yang dilihat mesra murid supaya pelajar yang lemah tidak ketinggalan. Terdapat juga guru yang menunjukkan inisiatif untuk mengajar murid bermasalah secara dalam aspek pelaksanaan, guru perlu menentukan kaedah penyampaian yang fleksibel di mana guru perlu merancang aktiviti pengajaran yang bersesuaian dengan murid kerana murid ini terdiri daripada pelbagai latar belakang yang berbeza.
Justru itu, guru perlu cakna terhadap persekitaran murid. Sebelum penyampaian atau kelas PDPR bermula, guru dituntut untuk memaklumkan lebih awal tentang persiapan yang perlu dilakukan oleh murid supaya dapat memberikan ruang kepada ibu bapa untuk menyediakan alat dan bahan pembelajaran yang diperlukan, terutamanya kepada ibu bapa yang bekerja. Mereka ini mempunyai kekangan masa untuk memantau PDPR anak mereka. Bukan itu sahaja, penumpuan kepada penyampaian perlu juga melihat kepada akses murid yang terhad seperti masalah rangkaian dan jaringan, peranti dan persekitaran pembelajaran murid. Dalam hal ini, guru sebenarnya bekerja untuk 24 jam di mana guru akan bersedia menerima dan menjawab soalan daripada murid berdasarkan dapatan daripada PDPR 1.0. Kebanyakan ibu bapa yang bekerja hanya mempunyai masa untuk menyiapkan aktiviti dan latihan anak-anak mereka pada waktu malam. Hal ini menuntut guru untuk bersedia ataupun on call dalam menerima dan menjawab soalan-soalan daripada murid. Seterusnya, bagi menyediakan PDPR yang lebih efektif, penyediaan bahan PDPR yang mudah didapati, diakses dan bersesuaian dengan kaedah PDPR yang digunakan. Bagi murid yang kurang berkemampuan, penggunaan modul, buku aktiviti dan buku teks dilihat menjadi pilihan guru. Di mana bagi pelajar yang lebih advance, mereka tidak menghadapi masalah yang terlalu besar. Tetapi bagi murid yang dalam golongan biasa-biasa, mereka sangat terkesan dengan kekurangan akses dan kemudahan yang diperoleh. Dalam pelaksanaan secara PDPR ini, guru sebenarnya boleh menerapkan pembelajaran berasaskan murid yang mana murid boleh meningkatkan tahap inquiry mereka dan kebolehan mereka selaras dengan Pelan Pendidikan Malaysia. Sebagai contoh, pembelajaran subjek pendidikan seni visual. Jika di sekolah, guru boleh menyediakan alat-alat yang diperlukan, tetapi guru apabila PDPR dilaksanakan, guru seharusnya cakna terhadap perubahan kondisi di mana murid perlu melakukan sesi tersebut di rumah yang mempunyai akses kekurangan bahan yang sangat terhad. Dalam hal ini, guru juga boleh memberikan ataupun mendidik murid untuk meneroka dan mencari kaedah yang sesuai untuk melakukan ataupun mencapai matlamat tersebut. Selain itu, dalam proses pelaksanaan PDPR ini, murid-murid perlu mendapatkan tugasan mereka. Tugasan yang diberikan perlulah menepati tahap kemampuan murid sebagai pengukuhan kepada matlamat pembelajaran pada hari tersebut. Dalam hal ini, guru akan bertindak sebagai fasilitator yang membimbing murid untuk menyiapkan tugasan sama ada secara personal maupun dalam kumpulan. Fokus utama adalah bagi memastikan murid itu memahami tugasan yang diberikan dengan cara dan kaedah yang pelbagai bersesuaian dengan murid. Hal ini supaya untuk mengelakkan bebanan dan masalah kepada murid yang mempunyai akses yang kurang. Seterusnya, dalam pelaksanaan PDPR, guru juga perlu mengadakan perbincangan secara profesional dengan guru-guru mata pelajaran yang lain. Hal ini kerana ia berfungsi mengekalkan ataupun mengelakkan pertembungan yang berlaku. Sebagai contoh, perbincangan profesional perlu dilakukan bagi membentuk penggiliran waktu murid menjalani pembelajaran secara real time. Hal ini kerana bagi mengurangkan bebanan ibu bapa untuk menyediakan akses dan data yang besar sekiranya semua subjek diajar dengan menggunakan kaedah Google Meet dan mahupun Zoom. Selain itu juga, guru perlu menetapkan masa perbincangan dengan murid selain waktu PDPR yang sangat singkat. Kerana pelaksanaan PDPR yang berkesan adalah apabila bimbingan yang berterusan dapat diberikan kepada murid tersebut bagi melihat dan menilai tahap pencapaian murid dengan lebih baik. Murid boleh berinteraksi dengan guru di luar waktu PDPR, contohnya melalui perhubungan telefon seperti WhatsApp ataupun menghubungi secara terus. Jika guru dapat bercakap ataupun berinteraksi secara terus bersama murid, ia dapat memberikan nilai tambah kepada murid untuk memperbetulkan atau diperbetulkan. Seterusnya adalah kaedah pentaksiran, di mana guru perlu menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran yang dirasakan bersesuaian dengan murid. Pentaksiran ini boleh dilakukan secara dalam talian melalui aktiviti yang dijalankan seperti kuis dan projek bagi menentukan prestasi dan tahap murid. Pendedahan guru terhadap penggunaan TMK dalam PDP sebenarnya dilihat sebagai satu inisiatif ke arah pendidikan revolusi perindustrian
4.0 yang berasaskan kepada penggunaan ICT dan teknologi. Pentaksiran alternatif boleh dilakukan semasa proses pembelajaran secara PDPR ini. Secara amnya, pentaksiran alternatif itu merujuk kepada pelbagai aktiviti selain peperiksaan untuk menilai penguasaan dan mengesan perkembangan pembelajaran murid. Pembelajaran itu bukan sahaja terikat kepada akademik, tapi ia sebenarnya meliputi kepada keseluruhan, iaitu kemahiran dan sasihan murid. Sebagai contoh, guru boleh melaksanakan pentaksiran melalui projek di mana kemahiran murid dapat dibentuk melalui projek selaras dengan pelan pembangunan pendidikan yang berhasrat untuk membentuk murid yang berjaya menghadapi masa hadapan. Penerapan kemahiran dan akademik menjadi tunjang kepada pembentukan murid dalam era revolusi perindustrian 4.0. Kesimpulannya, pengajaran dan pembelajaran di rumah dibentuk bagi menjamin hak mereka bagi mendapatkan pendidikan selaras dengan inisiatif yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia melalui pelaksanaan PDPR secara berstruktur dan terancang dengan memfokuskan kepada guru dalam penggunaan pendekatan, kaedah dan pelaksanaan yang sesuai bagi mempersediakan murid yang berpotensi menghadapi ke arah masa hadapan. Pencapaian murid tingkatan 5 dan tingkatan 6 baru-baru ini telah menunjukkan bahawa guru telah berjaya melaksanakan PDPR dengan baik.